Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada pagi ini. Kita sambung lagi perbahasan daripada beberapa kepercayaan dan amalan kontroversi dalam masyarakat Islam. Dan insya-Allah perbahasan kita pada pagi ini ialah perbahasan yang terakhir untuk buku ni, iaitu isu yang ke-12 atau permasalahan yang ke-12, iaitu permasalahan yang bertajuk mengutamakan selawat rekaan mengatasi selawat yang syar'i. Pada bahagian yang ke-12 ni kita akan tengok beberapa bahagian yang diletakkan oleh penulis. Pertama ialah berkenaan dengan apa makna selawat, apa martabat-martabat selawat, dan jenis-jenis selawat yang syar'i dulu, dan juga kelebihan-kelebihan dia, dan sekiranya ada waktu tertentu untuk mengucapkannya. Dan lepas pada tu kita akan pergi kepada selawat-selawat yang tak jelas. Cuma kalau kita tengok bila mana bincang pada isu selawat ni, ianya ialah isu yang memang berlaku dalam masyarakat, isu ataupun perkara yang kebanyakan orang sedang lakukan. Sebab kita tahu keumuman arahan untuk melaksanakan selawat pada Nabi ni ianya ada dalam Al-Quran. Bahkan kita sebagai orang lelaki ni ianya bukan satu benda yang asing. Sebagai seorang Muslim yang menunaikan salat Jumaat, ini ialah benda yang diperingatkan selalu. Diperingatkan selalu dalam khutbah Jumaat tentang perintah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu benda yang tak dapat dinafikan. Cuma manusia bila mana dia nak beribadah, ada beberapa benda yang perlu dinilai dan perlu diberikan perhatian. Sebab dalam bab melakukan ibadah ni, dia ada satu kelemahan manusia, iaitu at-tasarru', tergesa-gesa, nak cepat dalam melakukan ibadah. Nakkan ibadah yang memberi balasan dan pahala yang banyak, tapi dalam masa yang sama dia tak nak beri masa yang banyak juga untuk belajar apa ibadah yang betul. Ini ialah sebahagian orang. Ada sebahagian orang dia memang tak berminat untuk melakukan ibadah. Itu ialah malas daripada diri dia. Ada yang satu kelompok lagi, dia nak buat ibadah tapi dia malas pada mengetahui ibadah yang betul. Kedua-duanya malas. Kedua-duanya berada di atas satu tempat, iaitu kemalasan. Kemalasan membuahkan kejahilan. Dan akhirnya berlakulah penyebaran. Dan boleh diambil peluang di atas kemalasan dan kejahilan itu oleh pihak yang memang cuba optimumkan sifat sebahagian manusia yang nak cepat tapi dapat pulangan yang banyak. Termasuklah pada isu selawat ni. Okay. Jadi kita tengok dulu beberapa perkara dalam pendahuluan
yang disebutkan oleh penulis hafizahullah taala, apa yang nak disampaikan sini dalam pendahuluan, dia sebut tentang beberapa perkara, iaitu yang pertama, dalam masyarakat Islam umumnya dan masyarakat kita di Malaysia ni secara khususnya, memang ada mengamalkan selawat-selawat yang direka, bukan daripada syar'i. Sama ada selawat tu diberikan daripada syekh mereka dengan sebab mereka join satu kelompok tertentu, ataupun selawat itu dia berlega-lega dengan sebab selalu didengar. Ini antara cara penerimaan orang kebanyakan untuk satu-satu lafaz selawat itu. Kebiasaannya, selawat-selawat tersebut pasti dihidangkan dengan fadilat-fadilat yang luar biasa, dan ianya sudah pasti mengatasi daripada selawat yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cuba digambarkan selawat-selawat yang syar'i ini tiada kelebihan-kelebihan yang besar, tidak diangkat kelebihan-kelebihan yang besar, tapi dibawa selawat yang lain yang diubah satu dua perkataan dan dihidangkan dengan kelebihan-kelebihan, termasuklah kelebihan duniawi dan juga kelebihan akhirat. Cuma yang menjadi masalah, yang menarik minat masyarakat ni ialah bila mana selawat itu dia ada kelebihan duniawi. Selawat itu mengelak orang tu daripada miskin, mengelak orang tu daripada susah urusan hidup. Ini semua ialah mengajar dan menajamkan perasaan nak kepada dunia secara tidak langsung, sebab dia selawat rekaan. Kita tahu banyak ayat Quran dan Nabi sendiri mencela sikap suka kepada dunia ni berlebih-lebihan. Sikap seakan-akan nak kumpul semua benda atas dunia. Cuma orang akan nampak perangai orang yang minat pada dunia ni ialah orang yang tinggalkan ibadah, tak buat ibadah. Tapi ada satu lagi pencinta dunia yang duduk dalam kelompok ibadah. Dia nak pada dunia, dia buat ibadah tu kerana dia nak dunia. Sebab tu kita akan tengok ada orang dia lumat dengan benda ni, dia minat benda ni. Orang kata apa, berlari dalam darah dia. Sebab apa dia buat amalan tu? Tanya, sebab apa buat selawat ni? Selawat ni menyebabkan dia tak miskin. Sedangkan kita baca dalam sirah Nabi, tak ramai Nabi yang kaya ni. Adalah Nabi yang kaya, bukan kata tak ada langsung, ada. Tapi kebiasaannya orang yang duduk di atas kebenaran, dia akan dikelilingi oleh orang-orang yang tak suka pada kebenaran, dan sifat-sifat orang yang tak suka pada kebenaran ni dia akan mengganggu orang yang minat pada kebenaran. Antara bentuk gangguan dia, tak tercukup sara hidupnya, atau dalam kata lain, miskin dia. Terhalang dia daripada rezeki-rezeki yang banyak. Ada rezeki, tapi tak banyak macam orang lain. Sebab tu ada ayat-ayat yang menceritakan tentang arahan Allah Ta'ala kepada para sahabat, jangan terpedaya dengan kelebihan golongan-golongan penentang kepada tauhid. Sebab memang hakikatnya penentang kepada tauhid, penentang kepada kebenaran, dilimpahkan kepada mereka itu kesenangan. Ambil beberapa contoh yang mudah. Sebelum Nabi Muhammad, Nabi Musa alaihi salam menentang Firaun. Firaun ni kaya, Firaun ni ada kekuasaan. Disinonimkan Firaun itu penguasa Mesir. Tapi jangan kita bayang Mesir yang diperintah oleh Firaun ialah Mesir hari ini. Walaupun Mesir hari ini tu jelas lebih besar daripada Malaysia sekarang, ada lebih pada 30 negeri dalamnya, dan ada hasil-hasil yang diorang boleh gunakan. Itu untuk zaman moden. Tapi bila mana sebut Mesir yang diperintah oleh Firaun, ianya merangkumi sebahagian besar daripada benua Afrika itu sendiri. Walaupun taklah keseluruhan, tapi sebahagian besar. Sebab tu kita akan tengok di beberapa tempat di negara-negara seperti Sudan, kesan tinggalan piramid ni ada lagi luas daripada Mesir sekarang. Dalam erti kata lain, penentang kepada kebenaran, penentang kepada pembawa wahyu, kuasa jajahannya lagi luas. Boleh buat macam-macam dengan sebab dia ada kekuatan, dia ada ketumbukan untuk menguruskan orang-orang yang cuba berselisih daripada dia.
Dan itu lumrah sampai zaman Nabi pun macam itulah. Quraisy menguasai politik, menguasai ekonomi. Para sahabat tak ramai yang kaya. Ada yang kaya tapi tak ramai. Lebih ramai orang kaya yang berada di pihak musyrikin berbanding orang kaya yang berada di pihak Islam. Dan itu ialah tabiat. Tapi bila mana ada ibadah yang memberi fadilat seperti ini, selawat yang tidak mengeringkan duit dalam dompet dia, ini satu benda yang perlu diragui dan perlu difikirkan bersama. Bukan kata orang Islam tu dia kena susah selalu. Cuma nak katanya bila mana benda-benda seperti ini dia datang, dia perlu untuk kita fikir sejenak, undur dulu seminit untuk kita fikir valid ataupun tidak benda ni. Okay. Makna selawat yang nak dibawa oleh penulis, kita tengok perkataan selawat ataupun salawat dalam bahasa Arabnya diambil daripada perkataan as-salah. Itu perkataan asal dia, bererti doa dan pujian. Menurut istilah Kamus Bahasa Melayu, selawat ditarifkan sebagai doa kepada Tuhan supaya dilimpahkan rahmat ke atas Nabi Muhammad. Itu dari segi definisi dia yang istilah. Maknanya kita mendoakan Nabi supaya ditinggikan darjat dia, dihebatkan Nabi itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala yang kita selalu dengar dalam surah Al-Ahzab ayat 56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang berbentuk arahan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu 'alaihi, berselawatlah kamu ke atasnya, wa sallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan salam yang terbaik ataupun penghormatan yang terbaik. Kemudian kita pergi kepada martabat selawat, tingkatan-tingkatan selawat. Okay. Ibnu Katsir bila mana dia tafsirkan ayat tadi Al-Ahzab 56, dia sebut Al-Bukhari menyatakan, dia datang ke riwayat Bukhari, Abu Aliyah menjelaskan selawat Allah Azza wa Jal ialah pujiannya di sisi para malaikat. Allah Ta'ala puji Nabi Muhammad di sisi para malaikat. Selawat para malaikat pula ialah doa yang memuliakan Nabi Muhammad. Selawat orang mukmin pula ialah permohonan rahmat daripada Allah ke atas Nabi Muhammad. Jadi ada beza. Sebab ayat tu sebut Allah dan malaikat berselawat. Selawat Allah pada Nabi adakah sama dengan selawat kita kepada Nabi? Of course tak samalah. Selawat Allah pada Nabi bukan selawat tuntutan seorang hamba yang dapat arahan daripada Tuhan dia, bukan. Tapi ianya ialah satu bentuk kemuliaan. Okay. Selawat daripada Allah kepada Nabi dan Rasulnya terutama Nabi Muhammad. Selawat ini bermakna Allah memberi rahmat kepada Rasulullah. Ini tidak bermakna Rasulullah mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada Allah. Itu benda yang kita kena faham. Sebenarnya Allah memberi puji-pujian dan keutamaan kepada Rasulullah kerana baginda merupakan makhluknya yang paling taat dan berakhlak mulia. Pujian itu ialah pujian kehormatan. Selawat itu bersifat pujian dan pujian itu bersifat pujian kehormatan. Selawat daripada para malaikat kepada para nabi dan rasul. Para malaikat merupakan makhluk Allah yang sangat taat. Mereka selalu berselawat kepada para nabi dan rasul. Walaupun malaikat adalah makhluk yang suci, diciptakan daripada cahaya, namun darjat para nabi dan rasul lebih tinggi daripada mereka. Selawat ini nak menunjukkan penarafan malaikat dengan nabi. Taraf nabi dan rasul lebih tinggi daripada para malaikat. Yang ketiga, selawat manusia kepada Nabi Muhammad. Selawat kita kepada Nabi Muhammad merupakan permohonan kita kepada Allah. Dalam masa yang sama kita pun dapat manfaat daripada perbuatan selawat tu. Walaupun realiti selawat tu ialah memohon kepada Allah ditingkatkan rahmat pada Nabi. Adakah Nabi dia lapar rahmat? Bukan. Dia tak lapar rahmat. Adakah Nabi tak cukup rahmat? Dia sangat cukup rahmat. Tapi itulah orang besar di sisi Tuhan. Yang mana orang ni telah diberikan laluan yang paling luas untuk pahala mengalir kepadanya. Tuan-tuan boleh bayang? Bukan dalam jangkaan Nabi. Umat Islam akhir zaman ni merentasi bangsa-bangsa yang duduk di sekeliling tanah Arab,
merentasi benua lain, merentasi laut lain. Nabi tak menjangkakan benda tu. Nabi mengharapkan, tapi Nabi tak menjangkakan. Agama yang Nabi bawa, seruan tauhid yang Nabi bawa ni disambut sampai kepada orang yang bukan daripada bangsa, bukan daripada etnik Arab tu sendiri. Sebab Arab ni dia ada etnik dia. Macam kita lah, Melayu kita ada etnik kita. Maknanya dia lebih, dia menjangkau. Sampai kepada kita hari ni, kita pun pandai selawat. Cuma kita pandai terlebih, kita reka sikit lagi. Itu kita. Jadi itu antara benda yang besar Tuhan bagi. Dia macam orang yang duduk pada jawatan yang tinggi. Bila mana dia duduk jawatan yang tinggi, segala benda yang dia buat menghasilkan imbalan yang lebih daripada orang biasa buat. Walaupun benda yang dia buat tu sama je dengan orang lain buat. Solat Nabi dengan solat kita bentuknya sama. Dia ada takbiratul ihram, dia ada qiyam, dia ada rukuk, dia ada i'tidal, dia ada sujud, dia ada duduk di antara dua sujud. Dari segi bentuknya, cara buat, kelaku buat benda tu sama. Tapi solat kita dengan Nabi pastinya berbeza. Solat Nabi memberikan pahala lebih besar bagi Nabi, bahkan pahalanya tu tersebar kepada orang lain. Sedangkan salat kita bergantung pada niat kita, bergantung pada fokus kita, bergantung kepada kecenderungan waktu salat. Bentuknya sama. Orang yang ada pangkat besar, dia bercakap dengan orang yang duduk tepi jalan. Dua-dua bercakap. Tapi bercakap orang tepi jalan dengan bercakap orang yang ada kedudukan, ada beza. Pertama, beza dari segi sampainya pelaksanaan cakap orang ada kedudukan dengan sampainya pelaksanaan cakap orang tepi jalan. Kita boleh cadang, sepatutnya tak perlu buat macam ni. Siapa nak dengar cadangan hang? Tapi kalau orang besar, dia hanya sebut sepatah, dua patah, terus jalan. Itu ada beza. Itu kemuliaan, itu kehormatan. Saya nak bagi tuan-tuan faham kedudukan Nabi. Kenapa kena selawat? Kenapa Nabi ni diselawatkan? Kerana ianya menunjukkan kedudukan Nabi yang mulia. Okay. Kemudian kita tengok dalam bahagian yang seterusnya, lafaz selawat-selawat ke atas Nabi yang maksur. Penulis dia datangkan pada kita ada lebih kurang 23 bentuk selawat yang syar'i. 23. Tapi saya yakin kita lebih kenal yang tak syar'i daripada yang syar'i. Yang 23 ni apa macam dia? Macam mana bentuk dia? Okay. Kita tengok satu persatu. Okay. Selawat yang pertama yang diletakkan oleh penulis yang menjelaskan tentang selawat yang syar'i ialah yang diriwayatkan daripada Al-Imam An-Nasa'i, iaitu lafaz selawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Saya ulang sekali lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Mungkin yang kita selalu amalkan ialah kita biasa sebut kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tapi yang ni dia tak ada. Kama sallaita ala Ibrahim. Dia terus kama sallaita ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. 2 kali. Innaka Hamidum Majid. Okay. Itu versi yang pertama. Versi yang kedua yang ringkas. Ini pun riwayat daripada Nasa'i. Ianya juga dinilai sebagai riwayat yang sahih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang paling ringkas. Versi yang ketiga. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dia beza dengan version yang pertama. Version yang pertama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim. Terus
ali Ibrahim. Yang ni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini dalam Muwatta dan juga dalam Sahih Ibnu Hibban. Version yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dia ada beza tu. Ada setengah selawat yang dia nak sambut pada Nabi Ibrahim tu dia lain. Opening dia sama, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cuma nak sambut pada Ibrahim tu biasanya dia ada beza mengikut riwayat-riwayat yang berbagai-bagai. Kama sallaita ala Ibrahim, ada yang macam tu, ada yang kama sallaita ala ali Ibrahim. Ada yang ada fil alamin innaka Hamidum Majid, ada yang tak ada. Ada yang terus innaka Hamidum Majid. Version yang ke-5. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad. Ada sebahagian selawat yang dah kita dengarkan tadi, bila sampai dekat barik dia tak sebut Allahumma, dia sebut wa barik ala Muhammad terus. Yang ni Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Seterusnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ni yang keenam. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang ketujuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nak lagi? Yang ke-8. Nak sampai 23 ni jenuh kan? Tapi dia punya beza dia ialah dekat barik ala Muhammad. Dia punya beza dekat kama sallaita ala Ibrahim ataupun kama sallaita ala ali Ibrahim. Ada sebahagian lafaz sebut fil alamin, ada sebahagian sebut Hamidum innaka Hamidum Majid, ada yang ulang 2 kali innaka Hamidum Majid. Cuma hampir ke semua 23 selawat ni dia ada perbezaan macam tu saja. Dia tak jauh sangat. Kecuali ada satu riwayat yang diriwayatkan daripada Ibnu Majah, iaitu dalam buku ni dia versi yang ke-12, iaitu selawat yang berbunyi Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Dia lain sikit. Kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Dia tak seronok sebab saya tak lagu kan. Orang kita kan dia kena minat lagu, bubuh kompang lagi baru jadi ni. Okay. Tapi kita tak buat yang tu sebab yang tu bukan daripada asalnya. Okay. Cuma nak katanya itu antara beza-beza. Ada satu lagi riwayat daripada Bukhari juga, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu antara bentuk-bentuk selawat yang ada. Dan yang terakhir ialah selawat yang disebut oleh para ulama mutaakhirin, iaitu selawat yang ada sikit penambahan lafaz dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Yang ni pun duduk dalam riwayat yang warid. Tapi dalam buku ni dia tak sebut daripada mana riwayat tu. Cuma dia penambahan mutaakhirin yang diterima. Iaitu Sayyidina ada situ, An-Nabiyil Ummi pun ada situ. Okay. Kelebihan banyak. Dalam buku ni dia senaraikan banyak kelebihan. Antara yang kita selalu dengar ialah Allah Ta'ala akan berselawat kepada orang yang berselawat ke atas Nabi. Dia selawat atas Nabi sekali, dia dapat 10 kali. Ini banyak. Riwayat Ahmad ada, riwayat Bukhari ada, dalam Adabul Mufrad, Muslim pun ada, Abu Daud pun ada, An-Nasai pun ada. Allah Ta'ala selawat pada kita dengan makna Allah Ta'ala angkat darjat, hapus dosa.
10 kali tu. Okey. Dicatat baginya 10 kebaikan. Ini umum. Dihapus 10 keburukan dan diangkat 10 darjat kemuliaan. Selain daripada tu, antara kelebihan selawat dapat bersama dengan Nabi pada hari kiamat. Berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, Nabi kata, inna awlan nasi bi yaumul qiyamah aktsaruhumun nas aktsarahum an-nas alayya salatan. Orang yang paling aula utama bersamaku di akhirat nanti ialah orang yang paling banyak berselawat ke atasku. Para ulama sebut, macam mana nak selawat pada Nabi ni banyak? Selain daripada duk ulang selalu. Duduk dalam majlis apa yang boleh menyebabkan kita banyak selawat? Majlis pembacaan hadis. Dulu kalau sebut nak selawat Nabi banyak ni, biasanya duduk dalam majlis pembacaan hadis oleh imam-imam terdahulu. Dia tak ada majlis yang kemudian macam kita ni. Majlis ini berselawat, itu berselawat, dia tak ada yang tu. Dia ada majlis baca hadis. Sebab setiap kali baca hadis akan menyebabkan kita kena selawat Nabi. Dan ianya lebih jauh daripada sebarang fitnah, lebih jauh daripada unsur mempersenda-sendakan. Sebab kalau tuan-tuan tengok, ada setengah-setengah majlis, kita sebut benda ni bukan kerana nak mempersendakan mana-mana kumpulan. Cuma nak sebutnya ialah bila mana ada majlis yang disusun seperti itu, ada orang dia pergi berselawat bukan kerana dia nak dengar selawat tu sangat, tapi dia terpesona dengan selawat yang telah dilantun dengan muzik ataupun terpesona dengan alat muzik. Beza dengan majlis baca hadis orang tak baca dengan alunan muzik. Orang tak baca dengan alunan-alunan yang diselangi dengan alat-alat muzik, tak baca. Orang baca, mungkin bacaan hadis tu sedikit ada lagunya, tapi dia tidak diiringi dengan alat muzik. Jadi itu antara pembezanya. Antara pembeza. Satu lagi ialah percampuran lelaki dan perempuan lah. Sebab sebahagian tempat bila mana buat majlis berselawat ni, ada percampuran lelaki dan perempuan pun melantunkan suara yang agak tinggi, dan akhirnya terjerit-jerit, dia pergi kepada tu. Walaupun tak semua macam tu, tapi dia ada yang boleh pergi kepada tu. Okey. Seterusnya, orang yang berselawat kepada Nabi mendapat doa dan selawat daripada para malaikat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, ma min 'abdin yusalli alayya illa sallat alaihi al-malaikatu ma dama yusalli alayya falyaqulil 'abda min dhalika aw liyakthur. Tidaklah seseorang hamba berselawat kepadaku melainkan para malaikat sentiasa berselawat untuknya. Di mana dia berselawat kepadaku, maka berselawatlah sama ada sedikit ataupun banyak. Seterusnya, orang yang berselawat akan mendapat syafaat dan diberikan wasilah kepada Nabi dengan sebab selawat dia tu. Yang paling jelas ialah dalam doa selepas daripada azan. Ini hadis riwayat Muslim. Dalam hadis tu daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, kata Nabi, "Idza sami'tum al-muazzin faqulu kama yaqulu thumma sallu alayya." Bila mana kamu mendengar satu orang muazzin melaungkan azan, Nabi kata faqulu misla ma yaqul. Kamu ucapkan jawab azan tu seperti mana yang disebut oleh muazzin. Sebahagian riwayat Nabi kata kecuali hayya 'alatain. Hayya 'alatain ni apa dia? Hayya 'ala salah dan juga hayya 'al falah. Di situ dijawab dengan la haula wala quwata illa billah. Di sini ada sikit isu, iaitu berkenaan dengan jawapan ketika mana mendengar muazzin melaungkan azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Nak jawab apa? Yang paling tepat berdasarkan keumuman hadis, kita jawab as-salatu khairum minan naum juga. Walaupun ada kitab-kitab fiqh yang mendatangkan riwayat, kita jawab dengan sadaqta wa barakta. Bolehlah, dalam kitab hadis tu ada sebut. Tapi dari segi keumuman hadis, dan Nabi dah sebut kat mana yang kena jawab sama, kat mana yang jawab beza. Okay. Nabi kata bila mana dah selesai azan, dah habis dah kamu jawab, summa sallu alayya, kemudian kamu selawat kepada aku. Selawat macam mana? Berdasarkan 23 riwayat yang telah dihidangkan oleh penulis dalam buku ni. Ikut manalah selawat Ibrahimiyah,
yang kita ingat dan yang kita orang kata apa, lancar padanya. Faman salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapa-siapa yang berselawat kepadaku selepas pada azan, maka Allah Ta'ala akan berselawat kepadanya 10 kali. Thumma saluli al-wasilah. Kemudian dia mohon untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah la yanbaghi an takuna illa li'abdin min ibadillah. Sebab Nabi kata, wasilah ini ialah satu kedudukan dalam syurga nanti yang tak akan dapat diberikan melainkan kepada hamba Tuhan yang paling terbaik, dan aku berharap akulah yang mendapatkannya. Jadi kita doa, dalam doa lepas azan tu ialah harapan supaya Nabi ni diberi wasilah. Wasilah ni tujuannya ialah untuk memudahkan urusan di padang mahsyar nanti. Itu salah satu daripada fungsi wasilah. Selain pada tu, keutamaan berselawat ke atas Nabi pada hari Jumaat, yang ni pun kita maklum, mendapat keampunan dosa dan dicukupkan keperluan dunia dan di akhirat, dan juga mendapat syafaat di hari akhirat. Selain pada tu, selawat juga digunakan sebagai pembuka kepada doa. Pembuka kepada doa. Okay. Seterusnya, kalau kita tengok, antara beberapa perkara yang dia sebut lagi ialah berkenaan dengan selawat rekaan yang wajar dijauhi. Yang ni yang paling penting dalam bahagian ni. Okay. Saya tak akan sentuh semua, saya akan tinggalkan beberapa perbahasan, sebab ada dalam selawat-selawat yang dia senaraikan ni, selawat yang memang menjadi kebiasaan orang kita, menjadi orang kata apa, amalan yang dia orang selalu buat. Dalam buku ni dia analisis. Saya nak ambil satu saja, bakinya saya akan sambung pada kuliah yang akan datang, iaitu selawat yang banyak berlegar dan diamalkan oleh orang-orang tertentu, ialah selawat yang disebut dengan nama selawat Fatih ataupun selawat Al-Fatih. Lafaznya ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatami lima sabaq nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Selawat ni sinonim dengan satu kumpulan tarikat, nama dia tarikat Tijani. Okay, kita tengok apa Tijani kata tentang selawat ni. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepadaku untuk selawat kepadaku. Ini tokoh Tijani lah. Ketika baginda memerintahkan aku akan hal tersebut, aku bertanya kepada baginda tentang keutamaannya. Ini mimpi ketua ataupun tarekat Tijani ni, Tok Syekh Tijani ni, mimpi dia, dalam mimpi tu Nabi kata apa? Baginda memberitahu kepadaku untuk kali pertama, sekali membacanya menyamai 6 kali mengkhatamkan Al-Quran. Sekali baca ni 6 kali khatam. Okay. Kemudian baginda memberitahu kepadaku untuk kali yang kedua. Maknanya mimpi ni dia ada beberapa kali lah. Okay. Sekali membacanya menyamai setiap tasbih yang terdapat di alam ini, dari setiap zikir, setiap doa yang kecil maupun besar, dan menyamai mengkhatamkan Al-Quran sebanyak berapa tuan-tuan anggap? 6,000 kali. Tadi 6 kali ya. Yang ni 6,000. Lagi tinggi upgrade dia. Okay. Kerana ia termasuk dalam zikir. Dan tarekat ni memang telah dibuat analisis tentang pengamalan dia, apa yang ada dalam hizib dia, apa yang ada dalam amalan dia. Memang amalan yang disandarkan daripada mimpi satu. Yang kedua, menghasilkan fadilat-fadilat yang luar biasa. Kita tengok sikit analisis dia. Ini merupakan kekafiran yang nyata kerana menganggap perkataan manusia lebih afdal daripada firman Allah Azza wa Jalla. Adalah satu kebodohan apabila seseorang yang berakal, apalagi dia seorang Muslim, berkeyakinan seperti di atas. Ini apa yang disebutkan oleh Muhammad Jamil Zainu ataupun Zainu dalam kitab dia Minhajil Firqah An-Najiyah. Muhammad Jamil Zainu ni adalah satu orang tokoh di Arab Saudi, dan dia juga seorang bekas pengamal kepada tarikat yang memang tahulah selok-belok dalam tarikat ni. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Uthman bin Affan, Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan orang yang mengajarkannya. Orang yang
mengajarkannya. Maknanya Quran berada pada kedudukan yang tertinggi. Tiba-tiba datang selawat ni mengatasi daripada Quran. Memang saya tahu selawat ni kumpulan Tijani ni dipayungi oleh kelompok-kelompok tertentu di negara ini. Bahkan ada negeri-negeri tertentu yang menjadikan selawat Tijani ni bahagian daripada teks khutbah dia orang. Tak nak sebut negeri mana, tuan-tuan cari negeri mana. Tapi dia ada dalam teks khutbah tu, dia ada. Dia tak letak Ibrahimiyah, dia letak yang ni. Ada satu orang kenalan lah, saya tak kata kawan rapat tapi kenalan. Dia satu orang pensyarah di universiti terkenal. Sebab di negeri tu ada universiti yang terkenal. Tak nak sebut universiti tu. Sebut universiti, tuan-tuan tahu negeri mana. Sebab dia orang yang belajar dalam bidang hadis. Dan dia tahu, ini bahagian daripada penyelewengan. Dia tak baca. Dia tak baca dan dia dipanggil. Dipanggil, dia tak kena buang apa-apa pun, cuma dipanggil. Kenapa tak baca? Dia macam, sebab benda tu dikuat-kuasakan oleh negeri-negeri tertentu. Dan menjadi kebiasaan Jabatan Agama Negeri, agensi agama negeri ini, untuk jaga, orang kata apa, khutbah yang kedua tu supaya tidak diubah. Macam kita dia perlih untuk khutbah yang pertama ni, khatib dia boleh ejah lah kalau dia rasa panjang sangat, dia rasa pendek ke, dia boleh ejah. Dia boleh letak huraian. Tapi untuk khutbah kedua, memang tak boleh kita ejaz. Tak boleh ejaz. Sebab dalam tu dia ada poin-poin utama. Khususnya poin-poin daripada pemerintah lah. Ataupun daripada jabatan agama yang mengawasi benda ni lah. Okay. Tapi ada negeri yang dia masukkan khutbah kedua ni sebagai selawat Fatih, ada bahagian daripada dia. Dan sudah pasti pendukung-pendukungnya antara yang menjadi sebab benda tu termaktub di dalam negeri itu. Cuma nak sebutnya ialah ianya termasuk daripada benda-benda yang direka pertama. Kalau bahas dari segi makna, memang makna dia okey. Makna dia tak ada benda yang orang kata apa yang jelas sangat. Dia problem dekat fadilat dia. Problem ialah dekat fadilat dia. Walaupun ada sebahagian para ulama sebut ada juga makna dia ataupun perkataan dia tu yang tak jelas. Antaranya ialah al-fatih lima ughliq wal khatami lima sabaq. Apa maksud dia? Apa yang nak dikehendaki daripada perkataan ni? Al-Fatih tu maksudnya Allah Ta'ala, ya Allah berikanlah selawat kepada baginda yang merupakan pembuka kepada apa yang tertutup dan penutup kepada apa yang telah mendahuluinya. Dia buka apa? Dia tutup apa? Dia dahului apa? Tak jelas. Okay. Jadi itu satu selawat yang menjadi kebiasaan orang. Menjadi orang kata apa, amalan bagi setengah orang, tapi ianya datang daripada jalan yang tak jelas. Nanti pada kali yang akan datang kita akan tengok beberapa lagi. Antaranya ialah selawat An-Nariyah, selawat Sa'adah, selawat Badar, selawat Al-In'am, selawat daripada Burdatul Busairi. Yang ni ada satu selawat ni. Selawat ni problem sikit lah, tapi saya tak sebut juga. Selawat Nurul Anwar. Famous kan? Sebab dia ada kaitan dengan PM sekarang. Yang tu kita sebut akan datang lah. Nurul Anwar ni dia ada analisis ni. Tuan-tuan tahu kan Nurul Anwar kan? Bila mana PM dia nak jadi PM, ada satu kelompok bagi selawat Nurul Anwar ni kat dia. Mungkin sebab ada nama situ. Sebab ada nama yang sama. Dia tak banyak, dia pendek je. Allahumma salli ala Nuril Anwar. Tu lah. Tapi kita tengoklah akan datang nanti apa kelebihan, apa cerita tentang Nurul Anwar ni. Okay, itu akan datang. Okay. Dan ada beberapa lagi lah selawat-selawat yang disenaraikan sini oleh penulis. Dan lepas pada tu kita akan pergi pada rumusan untuk ke-12 isu yang dah kita sentuh. Maka selesailah buku kita ni. Kita akan tengok buku lain. Nak cari pasal yang lain pula, kita tengok buku lain. Okay. Ini dah habis dah. Pasal daripada buku ni hampir selesai. Okay. Jadi setakat tu saja. Semoga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.